Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 26 Januari 2024 bersama saya Syah Muhammad Amin. Bekas Yang di-Pertua Dewan Negara Wan Junaidi Tuanku Jaafar dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-8 berkuat kuasa hari ini. Wan Junaidi menerima surat cara pelantikan itu daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Negara hari ini. Turut berangkat ke istiadat tersebut ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Wan Junaidi yang berusia 77 tahun dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak mengikut Perkara 1 Perlembagaan Negeri Sarawak bagi tempoh 4 tahun bermula 26 Januari 2024 hingga 26 Januari 2028. Pelantikan Wan Junaidi adalah bagi menggantikan Abdul Taib Mahmud yang menyandang jawatan itu selama 3 penggal bermula 1 Mac 2014. Dalam istiadat yang sama, Wan Junaidi turut dikurniakan anugerah Seri Maharaja Mangku Negara yang membawa gelaran Tun. Wan Junaidi pernah menyertai pasukan polis Diraja Malaysia pada 1964 sebelum berkhidmat dalam pasukan polis hutan dari tahun 1968 hingga 1973 dan dalam tempoh itu, dia juga pernah bertugas di kawasan keselamatan Rajang. Wan Junaidi adalah figura yang pernah berada di barisan paling hadapan dalam mempertahankan kedaulatan tanah air daripada ancaman komunis selain berpengalaman luas dalam urusan pentadbiran negara. Wan Junaidi kemudiannya mengikuti pengajian dalam bidang undang-undang di University of Buckingham, England pada tahun 1978 sebelum menjadi pengamal undang-undang dari 1982 hingga 2008. Permulaan perjalanan Wan Junaidi sebagai seorang wakil rakyat bermula pada 1990 selepas memenangi kerusi Parlimen Batang Lupar dalam pilihan raya umum ke-8. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerana sudah berjaya mengurangkan rasuah di Malaysia. Bagaimanapun, ucapan Dr. Mahathir kepada Anwar itu adalah berbentuk sindiran berkait beberapa situasi yang berlaku sebelum ini. Mahathir dalam satu hantaran di media sosial berkata rasuah berjaya dikurangkan dengan menghentikan dakwaan terhadap kesemua 47 kes Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sekaligus mengurangkan 47 kes rasuah. Pada September tahun lalu, Ahmad Zahid dilepas tanpa dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi atas 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Dalam pada itu, Mahathir turut membangkitkan tuduhan bahawa Anwar memiliki aset lebih 3 bilion ringgit seperti didedahkan oleh bekas penolong Gubernur Bank Negara Abdul Murad Khalid kira-kira 24 tahun lalu. Tegas Mahathir, rasuah terus berjaya dikurangkan apabila akuan bersumpah Abdul Murad bahawa Anwar terlibat rasuah sebanyak 3 bilion ringgit tidak diteruskan. Mahathir berkata banyak nama tertentu disebut dalam kertas Pandora termasuk timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid tetapi tidak disiasat. Sebaliknya, Mahathir berkata kerajaan hanya menyiasat mereka yang bergelar Tun dan ahli keluarga mereka. Mengulas lanjut, Mahathir berkata beberapa wakil rakyat parti perbankan yang mengisytiharkan sokong mereka kepada Anwar untuk mendapatkan peruntukan kerajaan juga tidak dianggap sebagai rasuah. Jelas Mahathir lagi, rasuah terus dikurangkan apabila tiada tindakan terhadap Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki yang memiliki berjuta saham dan tidak dianggap rasuah kerana akaun digunakan oleh adiknya. Pada Mac tahun lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Wan Junaidi Tunku Jaafar berkata isu membabitkan Azam itu telah selesai selepas disiasat beberapa badan dan jawatan kuasa. Baik, berita seterusnya. Satu lagi dana amanah luar pesisir yang ditubuhkan atas nama isteri dan 2 anak Daim Zainuddin sedang dalam penelitian pasukan penyiasat anti rasuah negara. Ia selepas dokumen bocor baru-baru ini mendedahkan ahli keluarga bekas Menteri Kewangan itu merupakan pemilik beneficial satu lagi amanah luar pesisir yang memegang aset bernilai ratusan juta ringgit. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan perkara tersebut kepada Malaysia Kini dengan berkata mereka sedang meneliti kebocoran data terbaru itu. Pada 18 Januari lalu, Malaysia Kini melaporkan dokumen yang bocor menunjukkan amanah itu ditubuhkan atas nama isteri Daim, Naimah Abdul Khalid dan 2 anak lelakinya Muhammad Amir Zainuddin dan Muhammad Amin Zainuddin.
Dokumen itu diperoleh Konsortium Penyiasat Kewartawanan Penyiasat ICIJ dan dikongsi dengan Malaysia Kini. Kebocoran terbaru daripada penyedia perkhidmatan dari Kepulauan Cayman menunjukkan bahawa selewat-lewatnya pada 2020 terdapat aset bernilai kira-kira 244.06 juta ringgit yang dipegang dalam ZA Star Trust yang dimiliki oleh Naimah, Amir dan Amin. Ia berlaku di tengah-tengah siasatan berterusan SPRM terhadap kekayaan tidak diisytiharkan yang dipegang oleh Daim berikutan pendedahan Pandora Papers oleh Malaysia Kini dan ICIJ pada 2021. Susulan laporan itu, Naimah mengeluarkan kenyataan menegur media mendakwa ia ditulis dalam nada sensasi untuk menimbulkan tanggapan salah laku. Naimah juga menegaskan keluarganya tidak pernah menyembunyikan pemilikan aset di luar negara yang diperoleh daripada aktiviti perniagaan dan pelaburan sejak sebelum suaminya terlibat dalam politik. Pada 2001, Daim berkata semua kekayaannya diperoleh secara sah dan penubuhan amanah sebahagian daripada pengurusan harta pusaka yang sah, manakala 2 minggu lalu, Naimah berkata siasatan itu bermotifkan politik dan pihaknya akan menyaman SPRM. Sementara itu, Daim dan isterinya Naimah Abdul Khalid telah menamatkan khidmat 2 peguam daripada pasukan yang mewakili mereka dalam pendakwaan dan siasatan SPRM. Seorang sumber mengesahkan kepada Malaysia Kini hari ini bahawa 2 peguam tersebut adalah Muhammad Yusof Zainal Abidin yang merupakan bekas peguam cara negara dan Alex Tan. Sumber itu berkata penamatan khidmat itu dibuat 2 hari lalu atas dasar perbezaan pandangan dalam pengendalian kes tersebut. Sebelum ini, pasangan itu melantik firma guaman Wong Kian Kiong selaku peguam cara dan peguam Empura Valen dan Yunus Sharif. Untuk rekod, Daim dan Naimah juga merupakan peguam dengan Daim masih memiliki CJ guamannya. Pada 23 Januari lalu, Naimah mengaku tidak bersalah atas pertuduhan gagal mengisytiharkan asetnya seperti yang diarahkan SPRM. Wanita berusia 66 tahun itu boleh dihukum penjara sehingga 5 tahun dan denda sehingga RM100,000 jika sabit kesalahan. Semalam, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, Daim telah dibenarkan keluar hospital dan dijangka akan didakwa di mahkamah minggu depan. Hartawan berusia 85 tahun itu dijangka dihadapkan dengan sekurang-kurangnya 1 pertuduhan gagal mengisytiharkan hartanah yang dimiliki bersama isterinya. Baik, dalam perkembangan lain, seorang ahli Parlimen Bersatu, Syed Abu Hussein Hafiz berkata, tindakan Muhyiddin Yassin membuat pusing ayu semasa Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu baru-baru ini didakwa melemahkan moral ahli yang mahu melihat parti itu melaksanakan perubahan. Menurut Syed Abu Hussein, lebih mengecewakan apabila Presiden parti itu sendiri memaklumkan keputusan tersebut dibuat hasil nasihat daripada isterinya. Malangnya, keputusan yang dibuat oleh Presiden reverse U-turn. Sebab apa? Ini keputusan besar. Keputusan besar hala tuju parti. Keputusan besar hala tuju nak membawa ahli-ahli parlimen ni. Hala tuju besar untuk membina masa depan negara. Tetapi seorang presiden boleh buat U-turn dengan mudah. Hanyalah dengan, ini saya baca apa yang disebut oleh presiden. Dia kata sebenarnya saudara-saudara, kuasa yang paling besar saya hendak sebutkan di sini bukan Perhimpunan Agung. Kuasa besarnya tidak lain adalah isteri saya. Bulan November 2023. Dalam proses itu isteri, saya tak salahkan isteri dia. Bukan tak betul, isteri bagi nasihat betul. Tetapi keputusan sebagai seorang pemimpin sebuah parti yang sedang berhadapan dengan segala macam cabaran, maka ini satu keputusan yang paling penting. Jadi ada berlaku demoralize di kalangan sebahagian pemimpin. Ini melihat bahawa hala tuju ni tak tahu ke mana hala tuju yang sebenar. Kalau boleh dengar percakapan, nasihat, isteri membuat U-turn yang sangat
yang sangat tak kenalah dalam pucuk pimpinan. Sebab itu kita melihat bahawa Parti Bersatu tidak mempunyai hala tuju yang jelas. Untuk rekod, Syed Abu Hussein yang juga Ahli Parlimen Bukit Gantang telah mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersama 5 lagi Ahli Parlimen dari Bersatu. Pada 25 November tahun lalu, semasa Bersatu mengadakan Perhimpunan Agung tahunannya, Muhyiddin mengumumkan untuk tidak mempertahankan jawatan Presiden. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Paguh itu kemudian menukar fikiran sehari kemudian selepas mendapat nasihat dari isterinya. Sebenarnya, saudara, kuasa yang paling besar saya dah sebutkan sini bukan Perhimpunan Agung. Kuasa besarnya tidak lain ialah isteri saya. Saya kata, okay yang, I will stay for the last term. Dan dia jawab, Alhamdulillah. Isteri saya kata, thank you. This is for the nation. Abah must stay on. Sami'na wa ata'na. Jadi saya nak menyatakan atas hasrat dan niat baik saudara-saudara sekalian yang saya akur daripada pimpinan di atas, semua yang ada di sini dan mungkin di luar sana, saya membuat keputusan untuk menawarkan diri saya untuk bertanding jawatan Presiden bila sampai masanya nanti. Dalam pada itu, Syed Abu Hussein mendakwa terdapat 10 lagi wakil rakyat PN akan memberikan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, Syed Abu Hussein tidak menyatakan secara khusus ahli parlimen yang dirujuknya, namun dia berkata jumlah itu termasuk sokongan yang sudah diumumkan ahli parlimen Tanjung Karang, Zulkaf Perry Hanapi beberapa hari lalu. 5 campur 3 campur. Ini tak masuk 6 tau. Yang 6 tu dah saya tak sebut. Saya sebut yang lepas 6 tu 8, 7 atau 8. Hari ni saya tambah 3 dengan 5. 5 campur 3 campur 5 campur 3 lah. Dia orang sedang perlu fikir. Timing saya tak tahu. Dijangka menjelang sesi parlimen pada 28 hari bulan Februari. Lepas tu sesi parlimen berjalan selama 1 bulan. Tak boleh lah sebut confirm. Kawasan? Okey. Kawasan. Kalau tengok kawasan dah jelas ya. Hin ya? Okey, Hin ya? Kawasan utara. Kedah, Pulau Pinang, Perak. Kedah, Pulau Pinang, Perak 5 orang. Pantai Timur tadi Kedah, Pulau Pinang, Perak 5. Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, Pahang 3 orang. Kawasan Tengah, Selangor, Melaka 3 orang. Berita seterusnya. Ahli MKT UMNO Muhammad Fuad Zarkashi dalam satu hantaran di media sosial mendakwa Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu akan pupus tidak lama lagi. Malah Fuad menyifatkan Bersatu bukan sebuah parti perjuangan berbanding dengan rakan komponennya PAS. Menurut Puat, PAS menjadikan Islam sebagai asas perjuangan mereka dan atas sebab itu tiada ahli parlimen dari parti tersebut beralih sokongan untuk menyokong kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim walaupun tidak mendapat peruntukan.
Puat berkata demikian ketika mengulas mengenai kenyataan pengarah pilihan raya PAS Muhammad Sanusi Mat Noor yang mendakwa ahli Parlimen Tanjung Karang Zulkifli Hanapi beralih sokongan kerana dibiar kelaparan. Mengulas lanjut, Puat berkata oleh kerana kelaparan tersebut mungkin akan menyebabkan beberapa lagi ahli Parlimen Bersatu akan mengikut jejak langkah menyokong kerajaan. Bagi Puat, situasi tersebut memalukan Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu. Terdahulu, Sanusi ketika mengulas mengenai sokongan Zulkifli kepada Anwar berkata, ia mungkin berpunca dari tekanan demi tekanan yang dihadapi Wakil Rakyat Bersatu itu kerana tidak mendapat peruntukan. Sanusi turut berharap tiada lagi pemimpin lain daripada PN yang mengambil langkah sedemikian. Selain Zulkifli, 5 ahli Parlimen Bersatu yang telah mengisytiharkan sokongan kepada Anwar ialah ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz, ahli Parlimen Jeli Zahari Kecik, ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim, ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid serta ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman. Seorang lagi anak bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, Mozani, telah hadir di Ibu Pejabat SPRM bagi membantu siasatan. Menurut laporan utusan Malaysia, Mozani hadir di Putrajaya kira-kira pukul 11 pagi hari ini. Utusan Malaysia juga memetik Ketua Pesuruhjaya SPRM Azhar Baki mengesahkan perkara tersebut namun enggan mengulas lanjut. Siasatan yang dilakukan oleh SPRM di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Siasatan dilakukan SPRM terhadap Mozani menurut utusan Malaysia dipercayai mempunyai kaitan pegangan sahamnya dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi mendapatkan projek kerajaan. Syarikat GLC itu dikatakan turut memenangi lesen fabrikasi struktur cari gali sebuah syarikat gergasi petroleum negara yang ketika itu bapanya merupakan Perdana Menteri. Sebelum ini, SPRM telah menyerahkan perintah notis kepada Mirzan Mahathir yang juga abang kepada Mozani untuk mengisytiharkan aset dalam tempoh 30 hari berkait siasatan berhubung maklumat dalam kertas Panama. Dalam satu kenyataan, SPRM berkata notis itu diserahkan kepada Mirzan ketika dia hadir di Ibu Pejabat Badan Anti Rasuah pada 17 Januari lalu. Jelas SPRM perintah itu adalah tindakan lanjutan daripada siasatan mereka berhubung maklumat dalam laporan kertas Panama serta aktiviti perniagaan Mirzan yang membabitkan penjualan dan pembelian syarikat berkaitan kerajaan GLC. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.